Sampai di Paris, teringat saya cerita Maulana Syekh Yusri. Dia berubah di Paris. Ketika program pertukaran pelajar Mesir, kuliah tib ke Paris. Dan duduk beberapa bulan di sana. Dan beliau mendapat semangat untuk hafal Quran di Paris. Balik kan? Tu kata hidayah ni kalau Allah Ta'ala bagi, ajaib. Dia bukan dapat di Mekah. Bukan dapat di Madinah Al-Munawwarah, dapat di Paris. Maulana Syekh Yusri satu cerita akhir. Dia kata sa'akhtasiru syarha hadhil hikmah. Saya akan ringkaskan syarahan hikmah ini. Hikmah yang ke-19 ni. Dengan kisah yang berlaku kepada saya sendiri, kata Syekh Yusri. Maulana Syekh Yusri dalam kitab Syarah Hikam beliau disebut macam tu. Kuntu, ni saya pun tak pernah dengar cerita ni. Cerita ni saya pun tak dengar. Saya dengar cerita ni satu sudut saja. Saya mengaji dengan Maulana Syekh Yusri lama. Nah, hampir 10 tahun ngaji dengan beliau. Tapi ni kisah ni diperincikan oleh Maulana Syekh dalam kitab ni, walaupun ringkas tapi padat. Dia kata kuntu fi marhalatis salisah fi kulliyatit tib. Saya pada tahun ketiga waktu ketika belajar di kuliah tib, dalam kuliah perubatan di universiti di Mesir. Wa akramani Allahu azza wa jalla wa hubbiba ilayya ad-din. Waktu itu Allah Ta'ala memuliakan saya untuk dicintakan saya dengan agama. Saya tambahkan lagi. Maulana Syekh Yusri kata beliau berubah di Paris. Dia bukan berubah di Mesir. Dia berubah di Paris. Saya sampai dah di Paris. Pernah sekali sampailah. Pernah lah ambil gambar bawah Menara Eiffel tu. Nah, Eiffel Tower tu kan. Pernah lah sampai. Pernah lah lalu atas jambatan. Hak pakat Romeo and Juliet kata terjun daripada jambatan tu tu. Yang mereka tu ikat. Apa ni, orang panggil apa? Pedai ayam tu. Dia ayam dia orang panggil. Apa dia? Mangga. Dia ayam tu ikat kawan ni nama siapa. Kau orang ni je, orang Islam pun lebih buat kau panggil macam tu pun. Pergi duk ikat nama apa tu. Saya berlalu atas jambatan tu. Masa tu tak kahwin dah alhamdulillah masa tu. Jadi tak perlu ikat dah lah. Saya waktu tu pergi dengan Kak Umi. Waktu tu ada Muhammad waktu tu. Muhammad Abu Nur masih kecil lagi. Dia seorang je ada waktu tu. Dan waktu tu saya ada duit pergi ke Paris, tak ada duit. Tapi orang bawa pergi ke Paris. Dan sekali dengan isteri, sekali dengan anak-anak sekali bawa. Free. Syarat saya kena pergi baca kitab dekat sana, dekat rombongan. Alhamdulillah. Free. Pergi ke Paris, free. Sampai di Paris, teringat saya cerita Maulana Syekh Yusri. Dia berubah di Paris. Ketika program pertukaran pelajar Mesir, kuliah tib ke Paris. Dan duduk beberapa bulan di sana. Dan beliau mendapat semangat untuk hafal Quran di Paris. Balik kan? Tu kata hidayah ni kalau Allah Ta'ala bagi, ajaib. Dia bukan dapat di Mekah. Bukan dapat di Madinah Al-Munawwarah, dapat di Paris. Balik, kata beliau, fataraktu mudzakarata durusi. Balik daripada Paris. Ni Syekh sebut dalam ni, aku meninggalkan, tak sebut dalam ni Paris. Lagi ada pula orang pergi baca, dia kata, mana Syekh sebut Paris? Ni kamu telah menambah nas. Susah juga lah. Pok-pok buat pala ni. Kan? Saya kata, tambah nas. Ini saya tambah cerita yang Syekh Yusri sebut kepada kami sendiri dalam pengajian. Ini saya tambah balik ni, kerana apa? Kerana cerita ni ada relate. Tahun ketiga, Syekh mula hafal Quran dan dapat hidayah tadi di Paris. Dan balik daripada Paris rupanya ni, Syekh tak cerita kat kami. Dia cerita dalam kitab ni. Syekh balik rupanya, beliau meninggalkan muzakarah. Tak pergi mengaji dah. Dia malah dah nak pergi mengaji etik. Kerana cinta dengan agama. Wa bada'tu bihifdzil Qur'anil Karim wa ulumi syariah. Dan aku waktu tu mula hafal Quran. Syekh hafal Quran seorang-seorang. Taklah lagi waktu tu hafal Quran seorang-seorang beliau. Tiap-tiap pagi kata dia akan dengar rakaman suara daripada Syekh Mahmud Husari. Syekh Mahmud Khalil Husari. Jadi dia dengar tiap-tiap pagi. Syekh Husari kalau dibaca, kelebihan ulama-ulama Mesir ni kalau baca Quran, macam kita duduk depan dia baca. Walaupun dia baca dengan suara dia saja. Kita boleh ikut baca dia tadi dan betul. Walaupun tak pernah mengaji tajwid. Ada yang saya nasihat pada penuntut ilmu, kalau nak dengar Quran, dengar daripada Syekh Mahmud Husari, Mahmud Tablawi, lagi siapa lagi? Syekh Abdul Basit, Abdul Samad. Ini antara suara-suara yang kalau didengar mereka baca, macam dengar mereka duduk baca di depan kita. Ajaib. Jadi, Syekh kata dia duduk ulang baca dengar.
Setiap pagi akan hafal sambil makan pisang, teh satu cawan sebelum pergi kuliah. Syekh kata ni masa tu Syekh cerita Syekh pergi kuliah. Naknya Syekh kata dalam kitab ni dia dah mula rasa malah dah nak mengaji tib perubatan. Tahun 3. Tib 6 tahun. Ni tahun tengah lah. Wa kittu an atruka tibba wa adrusa ulum syariah. Aku hampir-hampir meninggalkan ilmu perubatan kuliah perubatan beliau, dan aku nak tumpu dengan ulum syariah. Bal kuntu usammi ulum at-tib kalam farigh, dia kata. Malah aku menamakan ilmu tib ni, ilmu perubatan sebagai kalam farigh. Maksudnya apa dia? Tak ada faedah apa. Semuanya sia-sia aja pengajian. Macam tu. Laisa lahu ma'na, katanya. Fi hadhihi al-fatrah hazina walidi. Waktu ketika ni ibu ayahku sedih. Sedih kenapa? Huznan syadidan, sangat sedih. Li'annani kuntu minal awail fi dirasati tib. Karena Syekh Yusri antara pelajar cemerlang dalam pengajian tib. Tiba-tiba dia nak tinggal pengajian. Awail maksudnya pelajar cemerlang. Kira duduk peringkat nombor 1, nombor 2. Awail ni kira paling cemerlang pada waktu tersebut. Wa fi ahadil ayyam, satu hari kata Syekh, qabaltu ahadal ulama fa dzakara li hadhihi al hikmah. Aku bertemu dengan salah seorang ulama di Mesir pada waktu tersebut. Syekh tak sebut di sini siapa alim tadi. Atau saya tahu kata di sini adalah Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, kerana ni cerita lebih kurang sama. Dan Syekh mensyarahkan hikmah ni kepada Maulana Syekh Yusri. Dia kata apa? Inna Allah Azza wa Jalla aqama al-ibada fima arada. Allah Ta'ala menjalankan hamba, mendirikan hamba dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau aradaka fi ulumi syariah, kalau Allah kehendak kamu jadi alim dalam syariah, la aqamaka fiha. Allah akan mendirikan kamu jadi alim dalam bidang syariah. Walakinnahu aqamaka fi ulumi tib. Tapi sekarang Allah Ta'ala mendirikan kamu dengan ilmu tib. Dalam perubatan, falzam at-tibba tasil ila Allah. Lazimi ilmu tib ni, kamu akan sampai kepada Allah. Kalam tadi kata Syekh menjadi ubat dalam hati beliau. Syifa bagi ruh beliau. Wa raja'tu ila tib wa akmaltuhu. Saya kembali semula ke kelas pengajian dan saya menyempurnakan pengajian, mendapat tulisan dengan pelajar terbaik. Dan kemudian setelah itu kata Syekh, habis pengajian tib Syekh buat apa? Aku masuk pula Al-Azhar. Dan aku menyempurnakan pula pengajian dalam kuliah syariah, dan aku mengambil syahadah di kuliah syariah, dan aku mendapatkan kedua-duanya sekali tanpa keluar daripada tib. Daripada tib masuk ke syariah, dan akhirnya sekarang jadi salah seorang ulama besar di Al-Azhar Al-Syarif yang menguasai kedua-dua bidang. Bidang tib perubatan, Syekh ada doktor PhD dalam bidang perubatan. Bukan doktor biasa ni. Doktor, master, PhD sekali dalam bidang perubatan, pembedahan salur darah. Dan itu tidak ramai orang di Mesir yang mempunyai kepakaran tersebut. Antara yang paling pakar Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Dan sampai sekarang masih lagi digunakan kepakaran beliau. Dan Allah Ta'ala jadikan beliau juga sebagai alim dalam syariah dan alim dalam ilmu haqiqah. Jadi saya la uzakki 'ala Allahi ahadan, tidak berlebih-lebihan dengan urusan tersebut, dan kami melihat bagaimana kewalian beliau dan kesalehan Maulana Syekh Yusri hafizahullah dengan amal beliau, dengan ibadah beliau, dengan kewalian beliau itu sendiri. Yang benar beliau bukan hanya keluar sebagai doktor bagi hati, doktor bagi sakit dalam jasad manusia, tapi doktor juga kepada roh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.